Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar yang saya kasih sekalian, hari ini kita akan terus membicarakan tajuk matematik kita di bawah tajuk baru ini, iaitu sudut dongakkan dan sudut tunduk. Saya ulangi, sudut dongakkan dan sudut tunduk. Kita faham perkataan dongak, kita faham perkataan tunduk. Dongak berarti daripada bawah kita lihat ke atas, daripada bawah lihat ke atas, dongaklah. Ada benda berada di atas, kita duduk di bawah, kita akan melihatnya secara dongak. Tunduk, apabila kita berada di atas melihat benda yang di bawah, kita akan tunduk. Pertama, kita lihat soalan ini. Diberi segitiga ABC. Soalannya, namakan garis mengufuk AB, BC ataupun AC. Di dalam sebuah tata tanda huruf ini, garis diwakili oleh dua huruf atau lebih. Selalunya lebih huruf itu berada dalam satu garisan. Kalau di sini hanya dua huruf saja. Jadi garis mengufuk adalah garis yang terlentang, garis yang landai. Yang mana satu garis mengufuk? A ke B ke? A ke C ke? Ataupun B ke C? Saya rasa ini mudah dan kita akan lihat dengan mudah, iaitu B ke C. Jadi kita tulis B ke C. Kita tulis huruf yang kecil di sebelah dahulu, kemudian kita susuli dengan huruf yang lebih besar, mulakan dengan B, lepas tu dengan C. Boleh juga kita tulis C ke B, tetapi jarang dibuatlah. Sudut dongakkan berarti sudut selalunya mestilah sekurang-kurangnya ada tiga huruf, dan sudut dongakkan mestilah daripada mengufuk, ingat garis ufuk, dan ke atas. Kalau kita lihat di sini, inilah garis ufuk BC, garis ufuk BC, dan berlaku sudutnya adalah di C. Jadi ke mana? B ke C, C ke A, dan jawapannya adalah B, C, A. Jadi tata tanda sudut, kita letakkan tanda sudut. Sudut B, C, A. Itu adalah soalan yang pertama, garis mengufuk B ke C, dan sudut dongakkan adalah berlaku di C. Tengok yang tengah tu C. C daripada B ke C terus corner ke A. Jadi B, C, A. Sekarang kita lihat soalan seterusnya. Cari juga namakan sudut garisan mengufuk. Jadi garisan mengufuk adalah garis yang selari dengan paksi X lah, ataupun yang berada di atas bumi, Q ke R. Jadi tulis huruf besar, tata tanda titik ini huruf besar, dan seluruhnya kita huruf kecil di hadapan, iaitu huruf Q dulu, baru huruf R. Sudut dongakkan berarti berada di bawah, kita lihat benda di atas, berarti berada di Q. Berbeza dengan garis tadi, kita lihat benda di Q, jadi Q berada di tengah. Sekiranya kita nak lukis huruf kecil dulu, Q ini di atasnya adalah huruf P, PR, PQ, pergi Q, berada di Q, Q ada di R. Q sudutnya mesti huruf ini berada di tengah, dan seterusnya diakhiri dengan huruf R. Tanda-tanda sudut. Jadi itulah jawapannya untuk mengenali di antara garis mengufuk dan sudut dongakkan. Kita lihat soalan seterusnya. Namakan garis mengufuk sudut tunduk. Okey, garis mengufuk dan sudut tunduk. Garis mengufuk, lihat tengok, dia berada di atas, tapi garis mengufuk mestilah garis yang selari dengan pasti X, atau garis yang melintang, garis yang terlentang tu. Jadi A ke B. Jadi ada di manakah berlakunya sudut tunduk? Sudut tunduk mesti berada di atas. C berada di bawah. Sini tidak akan berlaku sudut sebab dia sudut tegak. C berada di bawah. B, A berada di tengah, tempat berlakunya sudut, habiskan dengan C. B, A, C. Begitu. Okey, sekarang kita lihat lagi. Segitiga X, Y, Z. Garis mengufuk X pergi kepada Y.
Sudut tunduk mesti berlaku di sini. Di atas ada 2 saja, ini sudut tepat, tidak berlaku. Berlaku sudut tunduk di satu sudut yang tidak tepat ini. Biasanya kita tunduk, kalau kita duduk di atas tempat tinggi, kita tunduk terus tegak di bawah, mesti kita rasanya macam jatuh kan. Jadi kita tengok tempat yang tidak, maksudnya orang tunduk sikit saja, iaitu di Y. Jadi Y berada di tengah. Kita mulakan dengan X dan tamatkan dengan Z. Jadi sudutnya adalah X, Y, Z. Secara mengenali garis mengepuk, sudut tunduk dan sudut dongakkan. Ingat betul, sudut dongakkan berada di atas, di bawah, iaitu kita melihat perkara yang di atas, dan sudut tunduk adalah kita melihat benda yang di bawah. Jadi sekali saja pelajaran pada hari ini 6 minit ini saya harap para pelajar ambil perhatian tentang apa yang saya ajar tadi supaya ada menjadi manfaat. Ini adalah pelajaran yang akan kita ikuti pada episod seterusnya. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.